Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membahas tentang penanaman rambut dan jambang bagi lelaki pada masa kini. Sebelum itu, sedikit pengenalan tentang rambut dan jambang bagi lelaki. Rambut dan jambang bukan hanya sekadar tumbuh di wajah dan kepala. Mereka telah menjadi lambang masculinity, kekuatan dan identiti lelaki tersebut. Gaya rambut dan jambang yang dipilih seringkali mencerminkan bagaimana seseorang itu ingin dilihat oleh dunia serta merasakan diri mereka sendiri. Pada masa kini, lelaki memiliki kebebasan lebih besar dalam mengekspresi diri melalui gaya rambut dan jambang mereka. Berbagai potongan rambut dan model jambang memberikan kemungkinan untuk menciptakan penampilan unik dan sesuai dengan kepribadian masing-masing. Mereka yang mempunyai masalah kebotakan dan masalah menumbuh jambang di muka akan lebih cenderung untuk melalui rawatan pemindahan rambut. Sedikit tentang rawatan pemindahan rambut. Pemindahan rambut ialah prosedur pembedahan yang direka untuk menangani keguguran rambut dengan memindahkan folikel rambut dari satu bahagian badan ke bahagian lain. Sedikit sejarah tentang rawatan pemindahan rambut atau hair transplant. Pada tahun 1952, Dr. Norman Orenscheidt berjaya melakukan keajaiban yang luar biasa yang menjadi foundation bagi perkembangan hair transplantation. Beliau berhasil memulai sesuatu perjalanan baru dalam menangani masalah kebotakan. Dr. Orenscheidt menjelajahi konsep mentransplantasikan atau memindahkan folikel rambut dari area yang baik ke area yang mengalami masalah kebotakan. Eksperimennya berhasil dan inilah awal mula dari teknik yang kemudian berkembang menjadi method transplantation modern yang kita kenal saat ini. Pencapaian Dr. Orenscheidt menjadi batu loncatan bagi penelitian lebih lanjut dan evolusi teknologi hair transplantation. Metod FUT dan FUE yang dikenali sekarang merupakan bukti kontribusi besar beliau terhadap perkembangan ilmu bedah rambut. Kesimpulannya, pada tahun 1952, Dr. Norman Orenscheidt telah mencipta tonggak sejarah dalam dunia hair transplantation yang memberikan motivasi inovasi dalam perkembangan ilmu bedah rambut ini. Sebelum kita pergi kepada hukum menanam jambang dan rambut, kita perlu mengetahui bahawasanya menyimpan janggut merupakan sesuatu yang digalakkan di dalam Islam. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, berbezalah kalian dengan orang musyrikin, simpanlah janggut dan potonglah misai, dalam riwayat Sahih Bukhari. Namun berdasarkan hadis ini, tiada pernyataan khusus bahawasanya hukum menanam janggut atau jambang ini dibolehkan. Namun begitu, dalam laman rasmi wilayah Mufti Wilayah Persekutuan menyatakan bahawasanya hukum menanam jambang atau janggut ini diharuskan oleh sebab adanya penyakit yang menyebabkan individu tersebut tidak boleh tumbuh secara semula jadi ataupun disebabkan kerosakan dan kemalangan seperti terbakar ke janggut dia. Oleh sebab itu, ianya diharuskan, tetapi ianya dilarang kerana itu tersebut hanya untuk kelihatan cantik semata-mata dan ingin mengubah ciptaan Allah. Ianya dilarang. Kita pergi kepada hukum menanam rambut pula. So, di dalam Majlis Fatwa Negeri Selangor menyatakan bahawa kesannya hukum menanam rambut ni diharuskan, tetapi syarat untuk tanam rambut tersebut mestilah menggunakan rambutnya sendiri serta menggunakan bahan-bahan yang suci dan tidak ada bahan yang berunsur najis yang boleh memudaratkan individu tersebut. Jadi untuk kesimpulan bahawasanya hukum tanam jambang dan rambut ini diharuskan dan ianya dilarang atas sebab untuk untuk mengubah ciptaan Allah dan untuk kelihatan cantik semata-mata. Seterusnya ialah proses penanaman rambut dan jambang. Proses ini merangkumi pemotongan kulit kepala di bahagian belakang kepala kerana kawasan tersebut mengandungi nilai folikel yang tinggi. Kulit kepala yang dipotong tersebut akan dijahit semula menggunakan jarum atau pembedahan. Kulit kepala yang diambil itu akan ditanam di kawasan rambut di kawasan bahagian yang tidak tumbuh rambut atau gugur.
Perkara pertama ialah doktor akan menyuntik ubat pelali pada pesakit. Ubat pelali tersebut berfungsi agar pesakit tidak merasai kesakitan sewaktu proses penanaman rambut berlaku. Selepas menyuntik ubat pelali pada pesakit, doktor akan menandakan kawasan yang akan ditanam. Kawasan tersebut akan dibuat lubang kecil dan menanam folikel rambut yang telah diambil di kawasan bahagian belakang kepala pesakit. Walau bagaimanapun, pembedahan akan mengambil masa beberapa jam bergantung kepada jumlah folikel yang diperlukan. Rambut yang ditanam akan gugur dalam tempoh 3 atau 4 minggu dan rambut tersebut akan tumbuh semula selepas 12 hingga 16 dari tarikh pembedahan itu dilakukan. Proses yang dilakukan untuk menanam rambut ini sama sahaja seperti proses menanam misai, janggut, bulu mata dan seumpamanya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejayaan proses tanam rambut dan jambang, iaitu ketebalan rambut yang diambil untuk ditanam, kuantiti rambut dan juga usia pesakit. Kejayaan pembedahan rambut dan jambang tiada jaminan sepenuhnya. Kadang-kadang berlaku rambut yang ditanam gugur setelah setahun dilakukan rawatan tanam rambut disebabkan oleh beberapa faktor. Demikian juga kadang-kadang rambut yang ditanam tidak terhasil sama seperti yang ada sebelum berlaku keguguran. Selain itu, rawatan kebotakan dengan menggunakan rambut buatan tidak meluas disebabkan boleh berlaku keradangan pada kulit belakang kepala dan masalah fibrosis pada kulit yang memerlukan pengambilan ubat secara berterusan dan alahan kulit dalam tempoh lama yang semuanya boleh dikategorikan dalam mudarat pada tubuh badan. Penanaman rambut dan jambang dalam Islam adalah terikat dengan beberapa faktor. Yang pertama sekali adalah niat. Niat kita ingin melakukan sesuatu haruslah dimulakan dengan niat yang baik. Jadi, niat yang baik dapat menunjukkan rasa syukur kita terhadap Allah SWT serta mengekspresikan identiti keagamaan, serta ianya dapat mempengaruhi penilaian dari sudut pandang Islam. Seterusnya, pemeliharaan identiti Islam. Penanaman rambut dan jambang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam Islam. Ia haruslah merangkumi kebersihan, kesucian serta menghindari penampilan yang menyerupai orang bukan Islam, supaya ianya tidak dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, penerimaan masyarakat dan budaya. Masyarakat dan budaya setempat memainkan peranan yang penting dalam menilai sama ada penanaman rambut dan jambang dianggap sesuai jika ianya diterima oleh masyarakat dan tidak melanggar norma-norma masyarakat, ianya dapat mempengaruhi pandangan Islam terhadapnya. Seterusnya, kebebasan individu dalam Islam. Seperti mana kita tahu, Islam merupakan agama yang bebas. Jadi, Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih penampilan mereka. Ianya adalah termasuk penanaman rambut dan jambang. Tapi, kita harus ingat, kebebasan ini juga harus dijalankan dengan tanggungjawab, termasuk dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam yang mendasari tindakan tersebut. Jadi kita tidak boleh melakukannya jika ianya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kerana jika ianya bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ianya tidak dibolehkan. Akhir sekali, konteks budaya dan sosial. Budaya dan sosial tempat seseorang itu tinggal juga harus dipertimbangkan. Seperti contoh, jika ianya diterima oleh suatu budaya tetapi tidak diterima oleh budaya lain. Jadi penanaman rambut dan jambang perlulah selaras dengan norma-norma sosial yang berlaku di sesuatu tempat. Jadi kesimpulannya, penanaman jambang dan rambut dalam Islam adalah masalah yang kompleks dan ianya memerlukan pertimbangan dari berbagai sudut pandang. Sekian, terima kasih.